Assalamualaikum guys, apa khabar? Alhamdulillah, kita berjaya buat lagi satu episod untuk Sauk Jadi Lauk. Yang menariknya, kali ini kita akan memancing di Kolam Syawal, Sungai Rekoh, Masai. Sebelum tu, saya nak berterima kasih kepada TC Tackles sebab menaja alatan memancing kita pada hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mula memancing, saya akan introduce dulu bahan masakan kita pada hari ini. Hari ini kita akan masak sambal belada ala Padang. Sambal belada ni selalu orang guna ikan keli, ikan talapia. Tapi hari ini kita akan gunakan apa saja ikan yang kita naik dekat Kolam Syawal. Jadi apa yang saya bawa? Saya ada, kat dalam ni kita ada letak lada besar, cili padi, bawang, bawang putih dan sedikit belacan. Saya ada serai. Jadi kita ada air asam jawa. Ringkas saja kali ini sambal belado ala Padang. Terima kasih kepada Kolam Syawal sebab menjemput tim Sauk Jadi Lauk untuk memancing kat sini. Jom, apa tunggu lagi? Kita Sauk Jadi Lauk. Bertempat di Pasir Gudang, Johor Bahru, Kolam Syawal Sungai Rekoh pernah menggemparkan media sosial dengan video viralnya di mana ramai pemancing-pemancing ketika itu menaikkan banyak ikan bersaiz besar dalam waktu yang sangat singkat. Tim Sauk Jadi Lauk berkesempatan untuk bertandang ke kolam ini untuk menduga penghuni-penghuni di kolam ini. Tim Sauk Jadi Lauk ditemani Din, seorang pemancing tegak Kolam Syawal Sungai Rekoh. Beliau akan kongsikan tips-tips berkesan untuk menjerat ikan di kolam ini. Jom sama-sama saksikan kita Sauk Jadi Lauk. Dia ni memang kerap datang kat sini dan kalau anda semua nak tahu, kalau video-video yang viral tu, yang anda tengok video Syawal yang viral tu, dia ni lah yang shoot. Kebanyakannya adalah dalam 10 tu 8 tu ada lah. Saya pasti lah anda semua memang kenal video Syawal ni, bukan kat dalam Johor je tapi malah seluruh Malaysia pun mungkin ada tahu Kolam Syawal ni. Boleh cerita sikit tak? Ni kolam apa? Ni kolam A. Ni kolam biasa A. Dia buka seminggu sekali lah, hari Ahad untuk 2 shift. 130 untuk 4 jam. Pastinya kita ada kolam B dengan kolam C. Dan kolam B dengan C tu pula macam mana? Kolam C tu biasanya bos sekarang buat untuk mancing untuk soft plastik je lah. Oh, untuk hari Sabtu je buka 6 sampai 9. Ada tak tips-tips untuk memancing kat kolam A sekarang ni? Saya pun tak mancing kolam A ni, biasa gunakan soft plastik. Memang memburu siakap sajalah. Memang cari siakap. Kadang ada juga gunakan udang. Untuk kalau dah tak makan soft plastik, terpaksalah pakai udang. Oh, macam tu. Kalau nak main kat kolam ni, soft plastik dia jenis yang macam mana yang digalakkan pakai? Biasanya kita orang lah, pemancing-pemancing kat sini pakai Z-Man soft plastik yang eko hijau. Yang eko hijau. Ada boleh tunjuk contoh? Oh, ada. Biasa. Ni lah kebiasaannya diorang akan pakai. Ada juga color lain-lain. Ni eko hijau. Warna dia warna watermelon chaktail nama dia. Watermelon chaktail. Ni eko hijau juga. Eko hijau juga. Ni memang kalau siapa-siapa pakai ni dah tahu lah, dia memang cik siakap lah. Siakap kadang suka jugalah benda ni. Selalu diorang akan pakai kawasan sana lah. Tu member kena tu. Siakap. Tim Sauk Jadi Lauk Fahmi dia berjaya menaikkan seekor siakap anggaran 2 kilo lebih ada je. 2 lebih 3 ada. 2 kilo lebih nak ke 3 lah. Ni ambil gambar sikit ni, duduk sebelah ni. Untuk yang dapat. Kita Sauk Jadi Lauk. Sekejap. Kita punya sebab besar sangat, tengok kita bawa kecil Penat ni lawan kau. Goodbye. Thank you for the fight. Tengok tangan dia. Gigil-gigil. Cuba tangan gigil lah tarik. Okey, tak apa. Kejap lagi kita tarik 90 kilo lah. Kali pertama lah saya gunakan SP ni. Jadi nak cocok je pun tak tahu. Jadi kita ada Din sekarang ni. Dia akan tunjuk cara nak cocok SP ni. So masuk Masuk. Sampai okey dah gini. Agak-agak ambil tengah. Saya biasa ambil tengah je lah. ambil tengah, keluarkan balik. Kemaskan balik lah. Kemaskan balik lah. Macam ni je lah kemas. Dah. Okey, jadi lepas ni nanti kita buat sendiri lah. Malu lah orang makan. Okey.
Besar ni. Rambut. Rambut. Alamak. Direct ketat sangat. Jom tengok muka lucut. Tak apa, kita cuba lagi, Kita sauk jadi? Sauk. Lemah je kau. Din, boleh tunjuk tak Din cara yang sebenar nak karau SP ni? Biasa saya akan baling, tunggu dia jatuh. Tengoklah kedalaman air. Biasa saya pakai 7 gram, 5 gram. Biasa saya tunggu jatuh. Tunggu jatuh sampai Rasa dah jatuh. Tengok kadang sampai rod dasar. ada rod tak rasa. Biasa kalau dah tak nak SP, saya akan memang guna udang je lah. Udang hidup campak je. Oh, kebiasaannya kalau dia tak pakai SP, kita pakai bottom lah. Itu kalau dah putus asa sangat lah. Oh, itu kalau dah putus asa sangat. Selalu kalau nak capai ke peringkat keputusasaan tu, berapa kali karau agak? Berapa Biasa, jam? Dah 1 jam setengah, 2 jam dah tak ada. Memang dah takkan ada seko pun tak ada. Paksa lah beli udang, cangkuk je. Cakap, oh. So casting ni, dia yang seronoknya bila main casting ni, kita kadang-kadang kita tak duduk kat satu tempat, betul tak dia? Satu lagi ikan tu makan kat tangan kita, kita rasa dia punya gegar. Kan macam saya cakap tadi, ikan tu makan kat tangan dia. Sini sikit, duduk sini sikit. Rasa Lepas belakang sikit. gegaran dia tu. Gegaran dia tu yang bawa seronok sikit daripada main bottom tau. Bottom ni je tunggu ikan, tapi yang casting ni kita cari ikan. Betul. Kalau tak ada kat sini, kita cari pusing sana, pusing sini. Okey, set yang saya pakaikan hari ni kita pakai set Black Bull Carbon daripada Haji King. So kekuatan dia nanti saya bagi untuk review tentang rod ni. Saya akan bagi link video review kita lah, video yang lengkap lah. Lepas tu dipadankan dengan Wahoo Game 2000X. So Wahoo Game 2000X ni adalah keluaran daripada Haji King juga. Anda tengok color dia, mantap, tali oren. So ni. Okey, ni antara pertama kali saya gunakan SP. Ini menunjukkan yang kat kolam syawal ni tak akan menghampurkan anda. So, kita sauk jadi laut. Penggunaan SP atau soft plastik banyak menjadi pilihan pemancing-pemancing kolam air masin ketika ini. Penggunaannya amat mudah jika dibandingkan dengan teknik bottom atau pelampung. Anda hanya perlu set pancing casting dan rajin memusing satu kolam untuk mendapatkan ketukan ikan. Berbeza dengan teknik bottom di mana kita menunggu ikan untuk makan umpan. Tapi teknik casting ini pula kita perlu mencari ikan. Keseronokannya adalah apabila kita dapat merasai ikan meragut umpan di tangan kita sendiri. Aduh, sekejap, kita ada tamban tamban untuk dibuat umpan bottom kat sini dia ni. Boleh juga. Okey, ni kita sangkut di macam ni Boleh juga. Sangkut di sini. Kita lepaskan macam tu. Boleh. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Atas sikit dia tengok. Atas. Penat lah main casting. Dia letih sikit lah. Kalau bottom ni dia relax sikit. Oh, ni kamera, cepat. Campak depan dia. Tu, campak depan mulut dia. Lari. Aduh. Dia pemalu lah.
Dia dah masuk ham lah tu. Saya lambat sebab saya Balik mana? Depan-depan ni je. Oh, dia tak boleh lambat kan? Dia tak boleh. Dah pakai tamban seekor tu. Kerapu aku tak? Kerapu lah tu. Setelah kita disajikan dengan aksi-aksi menangkap ikan dan kita pun tengok kita ada style bottom, kita ada style casting menggunakan SP dan dua-duanya ada ketuk dua-dua ada ketuk Saya berjaya menaikkan seekor ikan merah untuk kita masak. Untuk kita jadikan dia sauk jadi lauk. Resepi yang kita nak masak hari ni adalah sambal belado ala masakan Padang. Kenapa saya pilih masakan ni? Sebab dia unik dan memang kegemaran saya. Kebiasaannya orang guna ikan talapia, ikan keli dan sebagainya. Tapi hari ni kita gunakan ikan merah sebagai bahan utama masakan kita pada hari ini. Apa lagi? Let's go. Sebelum tu saya tak lupa terima kasih kepada TCE Tackle sebab menaja peralatan memancing kita pada hari ini. Rekod tak? Tanpa membuang masa, mari kita mulailah masakan kita. Jadi ikan merah ni bila kita dah bersihkan, kita dah siang, kita lumurkan dengan garam. Ada separuh orang dia suka juga lumurkan dengan kunyit, tapi saya tak nak buat macam tu. Saya cuma lumurkan dengan garam. Bila kita tengok minyak kita dah panas, kita boleh masukkanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita nak masak dia garing Kalau tak garing dia tak sedap. Dan kita memerlukan minyak yang banyak untuk kita goreng dia. Oh lawe, tengok warna dia. Ya Allah. Mantap. Mantap je Mantap. Ya, beli air. Kita gantung dulu. So kita nak make sure dia betul-betul garing Macam mana kita nak tahu dia dah garing? Dia akan warna ke kuning keemasan. Okey, kita punya first batch dah masak So ikan dah garing. Ikan ni agak terpecah-pecah sikit sebab mungkin saya terpotong agak nipis Tapi tak apa. Kita masukkan dia ke dalam satu bekas. Ikan kita dapat besar dekat 2 kilo. Tapi pasal piuk kita kecil, kita masak separuh je. Kita ambil separuh saja. Aduh, sakit. Sekarang ni kita nak buat dia punya sambal sambal belado ni. So saya nak terangkan sikit nanti kita bagi je menu dia yang lengkap dekat video. So kita ada bawang besar, bawang putih, cili hidup cili hidup ni cili merah dengan cili padi. So ikut tahap kepedasan masing-masing. Kalau nak pedas boleh letak lebih, kalau nak kurang pedas boleh letak kurang Jadi jom kita masukkan ni dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kena masak dia garing sebab kalau tak garing nanti senang kena sakit perut. Serai ni kita titik dia je. Minyak tu dah panas. Tapi tak apa. Kita garingkan je sekali. Ni, in. Okey, nice. Kita biarkan je sampai garing Selagi tak garing, jangan stop. Dia punya tips dia nak bagi dia sedap, anda semua jangan blend terlalu halus. Blend kasar. Mesti blend kasar. Jangan bagi dia terlalu halus jadi sambal. Tak nak. Kita nak jadi sambal belado. Ni yang beza dia sambal belado dengan sambal tumis biasa. Kita tengok tumisan kita tadi pun dah garing. Anda semua kena bersabar sikit sebab betul lah dia memang ambil masa sikit menumis ni kan. Kita boleh masukkan bancuhan air asam kita. Tujuan dia kita nak ada rasa macam tangy sikit kat dalam masakan kita dan pada masa sama dia boleh mengurangkan rasa hanyut ikan dan satu lagi dia boleh memperlahankan tumisan. Tapi jangan masuk biji je. Nanti tergigit. Okey, kita masuk sikit. Okey dah. Kita masak sikit, kita pusing. Okey, kita boleh masukkan perasa-perasa kita. Kita boleh masuk garam, gula. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan gula dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita masukkan garam. Dan garam.
Masuk secukup rasa Ikutlah suka masin letak lebih, suka manis letak lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Dah keluar. Oh, setengah jam tadi kita dah disajikan dengan aksi-aksi kita menangkap ikan. Kita pakai bottom, kita pakai SP. Saya pun first time pakai SP. Dan Alhamdulillah saya berjaya mendapatkan seekor ikan merah untuk dimasak sauk jadi lauk. Dan inilah hasilnya. Jom kita hidang. Lepas tu kita boleh interview owner kepada kolam Syawal ni. Jom. Kita dalam sauk jadi lauk agak beruntung sebab Cik Syahir iaitu merupakan owner kepada kolam Syawal yang ada kat sekitar Johor ni. Ada berapa kolam so far Cik Syahir? Sekarang ada 5. Ada 5 kolam. 5 kolam. Semua air masin ke macam mana? Air masin 4, air tawar 1. Jadi apa pun nanti kita akan cerita lebih lanjut. Nanti kita makan-makan dulu ni saya hidangkan. Ikan merah kita dapat tadi Ikan pancing sendiri Ikan pancing sendiri, makan atas tangan Cik Syahir. Ni kalau Cik Syahir nak tahu, saya first time guna SP. Sebab saya ni orang bottom. Orang bottom. Jadi SP ni tadi ada sahabat kita Fahmi, tu ada Den tadi dia ajar cara main SP tu. Dia cakap, "Uish, jom makan atas tangan tu, dia punya current lain macam." Kalau nak test kolam C. Kolam C untuk SP saja. Untuk SP saja. Tu khas untuk SP saja. Setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu. Pukul 6 petang. Pukul 6 petang. Pukul 9 malam. Rasa dalam Malaysia baru kolam yang pertama lah yang buat untuk SP saja. Untuk SP saja, untuk getah saja So, okey tak ikannya? Ada ikan rasa ikan laut ke macam mana? Macam ikan laut. Macam ikan laut. Macam ikan laut. Sebiji dia tak ada rasa hanyir langsung Tapi sebelum tu saya nak tanya Cik Syahir. Sedap ke tak? Jujur masakan. Kalau masakan. Boleh tahan. Boleh tahan Boleh tahan. Rasa tak kepadangan dia tu? Kepadangan Pantai ke taman? adalah. Boleh lah boleh. Macam mana boleh tercetusnya nak buka kolam memancing ni? Awalnya kita sebenarnya tak ada idea nak buka kolam. Sebenarnya saya awal penternak kupang. Oh, peternak kupang. Dekat depan ni, kat laut ni. Oh, kat sini lah. Depan ni. Okey. Jadi bila dia dah tambak depan ni, jadi kita nak ke laut dah susah. Faham? Jadi kita ambil inisiatif, kita korek kolam A ni. Kolam yang pertama ni. Oh, ni kolam pertama. Dengan tak ada pengalaman, kita langgar je, entam je. Tapi banyaklah dugaan. Masa dugaan tu kita belajar lah. Belajar apa yang tak kena, apa yang salah. Dari situ je. Kalau kerugian tu mungkin banyak kot kalau nak cakap tu. Memang banyak kerugian. Memang banyak kerugian. Pasal kos ikan tu terlalu tinggi. Kos ikan terlalu tinggi. Lagi selepas PKP ni harga ikan tu melonjak. Ikan merah tu daripada harga dulu 35, ikan merah. sekarang dah jejak 45. Ikan merah. Sebelum PKP 35. Ni ikan yang kita masak ni harga sekilo Dahulu sebelum PKP 35. 35 naik RM10. Sekarang dah 45. 45. Ni beruntungnya kami baling je makan atas tangan ikan merah. Ikan mahal tau. Ikan mahal. Ikan mahal. Jadi ni kita Ikan pandang merah antara tarikan kolam-kolam lah. Yalah, ikan Kalau merah. ada ikan merah memang ramai orang datang. Betul. Sebab cepat makan. Cepat makan. Betul. Kalau air cantik, cuaca cantik, ikan cepat makan. Umpan kebanyakan yang mancing kolam ni dia pandai. Dia pandai. Dia pandai gayakan umpan apa. Faham. Lagi satu dia dah selalu dekat sini, dia tahu kat mana nak cari ikan dia tahu. Dia macam ni kalau ada seorang ni pemancing ni kalau dia dah biasa kat satu kolam tu, dia akan datang kat situ je. Sebab dia dah tahu kesenian nak main kat situ kan, nak menggayakan masa dia, air macam mana. Walaupun kita bukan dekat pantai yang kita ikut pasang surut air, tapi kat sini pun kena pandai baca air. Betul. Kena ikut juga. Tu tips. Air pasang, hujan ke tak. Pagi ke petang tu semua memainkan peranan sama ada anda hook up ikan ataupun tak. Bukan kita datang mancing just baling duduk main handphone. Lepas tu bila tak makan
kolam tak ada ikan. Betul. Lepas tu bising kan. Bising. Memancing ni dia berevolusi ya. Dia bukan kadang-kadang kita ikut cara tu daripada dulu sampai sekarang ikut cara tu je tak. Dia macam-macam cara. Macam saya hari ni alhamdulillah saya dapat pelajaran baru pakai SP. Sebab selama ni memang saya pakai bottom kan. Pakai SP pun dia nak tengok pada air, pada cuaca, color apa yang kita pakai. Warna macam dekat Johor lain, dekat Batu Pahat pun lain. Johor lain, Batu Pahat lain. Bila orang Johor ni pergi Batu Pahat, dia orang akan tanya orang Batu Pahat. Betul. Jadi kat situ kita sebenarnya bonding. Satu grup. Betul. Maknanya kat mancing-mancing objektif dia sama, nak dapatkan ikan. Betul. Tapi selain daripada tu, kita boleh dapatkan ukhuwah kita. Kita dapat ikatan silaturahim kita. Mancing kat mana-mana pun kalau kita cakap benda yang sama. Umpan apa, perambut macam mana, teknik macam mana kan. Sama aje. Saya dengar kerap juga buat pertandingan dekat kolam. Kita yang tiap-tiap minggu buat game dekat kolam Keli Bandar Penawar. Dia tak tentu, kadang hari Khamis dengan hari Ahad. Antara hari Khamis atau hari Ahad, siapa yang berminat 9 malam sampai 12 malam. 9 malam sampai 12 malam. So kepada kawan-kawan sawut jadi laut yang ada dekat luar sana yang memang master of Keli, yang otai-otai Keli, kalau anda nak try, anda otai ke tak, boleh datang kat Kolam Syawal ni, termasuk pertandingan game Syawal. Mungkin ada harapan cik saya, mungkin kalau sekarang ni ada beberapa kolam mungkin nak kembangkan lagi ke macam mana? Masa ni rasa memang dah cukup. Dah cukup dah cukup lah, dah tak mampu nak handle lah banyak sangat kan. Sekarang ni okey lah. Okey lah, dah cukup lah. Dah cukup lah. Cuma nak maintain je lah. Nak maintain je lah. Okey, Cik Syahir, terima kasih lah sebab menjemput kami, tim Sawut Jadi Laut untuk review kolam Syawal dekat Sungai Rekoh Masai ni. Dan sebelum tu saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada TCE Takers sebab menaja alatan memancing kita pada hari ini. Kepada kawan-kawan Sawut Jadi Laut yang kat luar sana, terima kasih sebab tiasa support kami. Dan jangan lupa share, like dan subscribe. Kepada yang masih baru, boleh tengok episod kita yang pada kali ini dan episod-episod kita yang lepas-lepas. Terima kasih sebab sokongan anda. Terima kasih kepada semua dan kita Sawut Jadi Laut.